Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Sekali lagi kita dapat bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan pertemuan kita ini pertemuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan perpisahan kita selepas ini perpisahan yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita masih lagi berada dalam kitab Fiqhus Sirah yang dikarang oleh Asy-Syahid Syekh Dr. Ramadan Al-Buti. Dan kita pada malam ini akan masuk kepada tajuk yang baru, iaitu tentang perniagaan dengan harta Khadijah dan perkahwinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Seperti mana yang kita telah bahaskan pada kuliah yang lepas, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umur 12 tahun, Nabi telah mengikut bapa saudaranya Abu Talib untuk berdagang di bumi Syam. Walaupun baginda baru berumur 12 tahun, tetapi sifat dan juga tanggungjawab untuk meningkatkan ekonomi pada keluarga bapa saudaranya Abu Talib membuatkan baginda Nabi SAW mencari pekerjaan untuk menyara dan juga membantu Abu Talib dalam segi ekonomi dan juga sebagainya. Kerana baginda Nabi SAW telah dibesarkan oleh bapa saudaranya Abu Talib ini selepas kewafatan datuknya Abdul Muttalib. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita tahu apabila Nabi SAW sampai di suatu tempat namanya Busra. Busra ini tempatnya terletak di selatan negara Syria, berhampiran dengan bumi Jordan. Maka di situlah, tempat itulah, Busra itulah tempat pedagang-pedagang yang mana mereka akan berhenti untuk melepaskan lelah mereka buat sementara waktu sebelum mereka meneruskan perjalanan mereka ke bumi Syam, ataupun pada hari ini nama tempat itu adalah bumi ataupun negara Syria. Jadi apabila kafilah Abu Talib ini sampai di Busra, mereka telah dijemput oleh seorang pendeta, pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Kerana apa? Kerana dia melihat bahawa kafilah ini ada suatu perkara yang pelik dan ajaib berlaku. Dan perkara pelik dan ajaib ini tidak akan berlaku kecuali kepada seseorang yang dia itu bakal menjadi seorang Nabi dan Rasul. Apa dia lihat? Iaitu awan. Awan yang sentiasa mengiringi kafilah ini. Kerana di dalam kafilah itu ada seorang kanak-kanak namanya Muhammad bin Abdullah. Maka apabila Buhairah melihat suatu kepelikan dan keajaiban yang berlaku kepada kafilah ini, maka terdetik di hatinya bahawa
di kalangan kafilah-kafilah ini ada seseorang yang mana dia itu bakal menjadi seorang manusia agung pada suatu hari nanti. Ya, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita nak masuk pada malam ini rentetan daripada rasa tanggungjawab dan juga rasa ingin mengurangkan bebanan keluarga Abu Talib, iaitu Nabi SAW telah mengorak langkah yang lebih ke hadapan, advance lagi, iaitu menerima permintaan Khadijah binti Khuwailid untuk membawa barang dagangannya ke bumi Syam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, macam mana bagaimana Khadijah binti Khuwailid ni dia boleh berkenan. Dia boleh berkenan. Dia boleh teruja untuk nak bagi barang dagangan ini dibawa oleh Muhammad bin Abdullah ini. Kerana apa? Kerana Khadijah ini, kita tahu Khadijah ni adalah seorang hartawan, dermawan, seorang yang kaya raya, yang dihormati di kalangan bangsa Arab Quraisy kota Mekah pada ketika itu. Tapi bagaimana Khadijah ni, dia rasa teruja nak bagi Muhammad bin Abdullah ini menjadi ketua dagangan dia. Kerana dia mendapat khabar dan juga berita bahawa Muhammad ini seorang pemuda yang amanah, yang berakhlak mulia. Tidak seperti mana pemuda-pemuda lain yang ada di kota Mekah pada ketika itu. Maka apabila dia melihat dan mendengar Muhammad ini mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai perwatakan yang baik, seorang yang sentiasa bercakap benar, seorang yang amanah, yang seorang yang jujur, sehingga ia dikenali di kalangan bangsa Arab Quraisy sebagai Al-Amin, seorang yang paling amanah, seorang yang paling jujur. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah? Maka sebab inilah yang membuatkan Khadijah rasa teruja nak mempelawakan kepada Muhammad bin Abdullah untuk membawa barang dagangannya ke bumi Syam. Jadi apabila permohonan ini disampaikan kepada baginda Nabi SAW, maka Nabi SAW menerima dengan rasa penuh tanggungjawab untuk membawa suatu kafilah yang besar, membawa harta barang dagangan yang cukup banyak daripada bumi Mekah untuk pergi berdagang ke bumi Syam. Seperti mana yang saya sebutkan pada kuliah yang lepas, kita tahu bahawa Allah SWT dah sebut dalam Al-Quran bahawa apabila musim panas, orang-orang Arab Quraisy kota Mekah, mereka akan membawa barang dagangan mereka untuk pergi berniaga di bumi Syam. Kerana apa? Kerana di bumi Syam pada musim panas itu mereka tidaklah terlalu panas. Cuaca mereka tak terlalu panas. Walaupun di negara Arab kota Mekah ni mungkin sampai 50 darjah Celsius kepanasan dia. Panas. Tetapi di bumi Syam, di bumi Syria, walaupun musim panas dia tak sampai kepada 40 darjah, tak sampai. Dia main dalam 37, 38 dia. Tak panas nak. Kita Malaysia pun lebih panas daripada Syria. Kemudian bila musim sejuk, orang-orang Arab kota Mekah, mereka akan membawa barang dagangan mereka untuk pergi berniaga di bumi Yaman. Bumi Yaman terletak di selatan Jazirah Arabiyah. Kerana apa? Kerana di kota Mekah terlalu sejuk, maka mereka bawa barang dagangan mereka berniaga di bumi Yaman. Yaman ni walaupun musim sejuk, dia tak sejuk sangat. Dia sedap, cuacanya sedap. Maka sedaplah berniaga, bertukar barang dagangan dan sebagainya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apabila Nabi menerima amanah, tanggungjawab daripada
Khadijah binti Khuwailid ni untuk membawa barang dagangan yang cukup banyak, maka Khadijah ni seorang perempuan yang bijaksana. Seorang perempuan yang pintar, yang cerdik. Dia akan mengutus seorang budak dia yang bernama Maisarah untuk menjadi penolong kepada ketua dagangan ini, dan sebagai mata-mata untuk melihat bagaimana ketua ini seorang yang amanah, seorang yang jujurkah dalam membawa barang dagangan Khadijah ke bumi Syam. Jadi sama jugalah. Apabila Nabi SAW menerima tanggungjawab ini, amanah ini, maka Khadijah dia mengutuskan budak dia, orang suruhan dia yang bernama Maisarah ini untuk menjadi penolong Nabi, dan pada waktu itu sama sebagai mata-mata untuk melihat, dan apabila balik nanti dia akan sampaikan seluruh berita dan sebagainya tentang ketua yang membawa barang dagangan ni. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apabila baginda Nabi SAW sampai di bumi Syam untuk melakukan perdagangan, jual beli, pertukaran barang yang dibawa dari bumi Mekah, jual kepada orang-orang Rom dan sebagainya di bumi Syam. Kemudian mereka akan bawa pula balik barang-barang yang mereka beli di bumi Syam, bawa balik pula jual di kota Mekah. Maka itu berlakunya pertukaran barang-barang dagangan di antara Jazirah Arabiyah dengan bumi Syam pada ketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apabila Nabi selesai melakukan perdagangan, jual beli, pertukaran barang di bumi Syam, maka bawa baliklah keuntungan yang cukup banyak, bawa balik ke kota Mekah. Dan apabila Nabi SAW sampai ke kota Mekah, Nabi menyerahkan semua hasil jualan keuntungan yang Nabi berniaga di bumi Syam itu kepada Khadijah. Nabi tak ambil sekupang dua pun tak ambil. Kan? Tak ambil. Nabi bagi semua. Maka sebab itu Maisarah menceritakan kepada Khadijah tentang apa yang dia lihat, tentang apa yang dia tengok ketika mana Nabi melakukan perdagangan di bumi Syam itu. Mungkin sebelum-sebelum ini Khadijah bagi kepada orang lain, pemuda lain untuk bawa barang dagangan dia berniaga di bumi Syam, dapat keuntungan yang banyak juga mungkin. Tapi bila dia balik sampai ke Mekah, mungkin orang tu, ketua tu, dia dah ambil dah sedikit daripada harta keuntungan tadi untuk diri dia. Kemudian dia bagi pada Khadijah. Kemudian Khadijah akan memberi upah kepada dia. Sedangkan dia dah ambil dah sikit. Dan perkara ini diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Sebab Maisarah ni adalah budak suruhan dia dan juga mata-mata kepada Khadijah. Dia akan ceritakan tentang perilaku, akhlak, tingkah laku, perangai ketua yang membawa barang dagangan ini. Tetapi apabila Maisarah melihat Muhammad bin Abdullah ni, dia membawa barang Khadijah ni, mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda daripada sebelum ini. Dapat keuntungan yang banyak daripada sebelum ini. Kemudian bila balik pula sampai kota Mekah, Nabi menyerahkan semua keuntungan itu kepada Khadijah. Nabi tak ambil satu sen pun daripada keuntungan tu. Maksudnya Nabi tak solat duit dulu. Sebab apa? Sebab Nabi ada sifat al-amin, amanah. Maka bila Nabi dah balik dah ke rumah dan sebagainya, maka Maisarah ni datanglah bertemu dengan Siti Khadijah. Dia ceritalah tentang apa yang dilihat kepada baginda Nabi SAW. Dia kata Nabi SAW ada seorang pemuda yang jujur lagi amanah. Bermakna Nabi bukan kaki solat duit. Bermakna Nabi serah semua keuntungan itu pada Khadijah. Tidak seperti mana ketua-ketua dagangan Khadijah sebelum ini. Itu yang
Maisarah lihat. Nabi bagi semua keuntungan itu pada Khadijah. Itu tahu. Kemudian Maisarah mencerita kepada Khadijah, dia kata, aku melihat Nabi berniaga di bumi Syam ni mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda daripada sebelum ini. Kenapa? Kenapa dia lihat ada keuntungan yang banyak? Tidak seperti sebelum-sebelum ini. Kerana kata Maisarah ada dua perkara. Ni Maisarah sebut pada Siti Khadijah ada dua perkara yang dia melihat dua perkara ini membawa keuntungan yang paling besar. Sebab itu kalau kita ni peniaga-peniaga, nak jadi orang yang berniaga, maju dalam perniagaan, dapat keuntungan yang banyak, maka dua perkara ini seperti mana diceritakan oleh Siti Khadijah, Maisarah ini pada Siti Khadijah, dua perkara ini kita kena ambil tahu, kena ambil berat. Yang pertama kata Maisarah, aku melihat Muhammad bin Abdullah ini ketika mana dia berniaga, dia suka senyum. Senyum, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Kalau kita ni nak berniaga, kena manis mulut. Kena murah senyuman. Jangan masam muka. Nabi suka senyum. Kata Maisarah ni, aku melihat ketika mana Nabi berniaga ni, Nabi senyum. Maka senyum itulah membuatkan orang yang datang itu rasa seronok. Rasa tertawan nak beli barang. Rasa seronok nak masuk kedai dia untuk beli barang. Rasa seronok nak masuk restoran dia untuk makan. Sebab apa? Sebab orang yang menyambut mereka depan restoran tu, orang yang senyum. Ataupun orang yang mengambil order tu senyum. Kita pun seronok. Nak makan kat situ, nak beli barang dia. Daripada kita nak beli satu, mungkin kita beli dua, tiga. Sebab layanan baik. Itu kena ada. Tapi hari ni kadang-kadang kita sedih. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Kita nak pergi makan kat kedai tu. Tapi bila masuk nak makan ni, tiba-tiba dia datang dengan keadaan muka tak senyum. Tanya, nak makan apa? Nak makan apa? Tanya pun kasar dah. Tanya tu pun kasar, nak ambil order tu kasar dah. Jadi kita yang nak makan ni, asal nak makan banyak, tapi makan sikit je. Sebab apa? Sebab tak berselera. Sebab orang yang ambil order tadi pun datang dengan keadaan muka ya tak senyum. Muka nak marah. Muka tension. Maka kita yang daripada nak order makan banyak tu, makan sikit. Jadi dia untung sikit lah. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Sama juga kalau kita nak masuk beli kedai dan sebagainya. Kalau ada orang yang layanan kita dengan baik, kita nak beli satu, dua benda, mungkin kita akan beli 3, 4 benda. Sebab apa? Sebab seronok. Dapat layanan daripada tuan kedai tu dengan muka yang senyum, dengan layanan yang baik, kita rasa seronok. Dan kita akan pergi lagi. Kita akan pergi lagi kedai tu, restoran tu, makan. Sebab apa? Sebab layanannya bagus, masakannya pun sedap, kita suka nak pergi makan lagi. Tapi kalau layanannya tak bagus, dan sebagainya, mungkin itulah kali pertama dan kali terakhir kita pergi kedai dia. Lepas tu tak pergilah. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Ini Maisarah cerita kepada Khadijah binti Khuwailid. Dia kata, aku tengok perniagaan yang dia bawa oleh Muhammad ni maju kerana Muhammad ni ketika berjual beli, dia suka senyum. Sebab tu Nabi SAW sebut, senyum itu sebahagian daripada sedekah. Senyum pun sedekah dah. Senyum itu sedekah. Nampak? Keuntungan yang berlipat kali ganda, kata Maisarah, kerana Nabi seorang yang senyum. Sebab tu kalau kita nak berniaga, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, yang pertama kali, kita kena sentiasa senyum kepada pelanggan kita. Cakap dengan lemah lembut, insya-Allah. Pelanggan itu dia masuk dan dia keluar, dia akan datang lagi pada masa akan datang, dan dia akan wawarkan kepada kawan-kawan yang lain bahawa kedai ni bagus. Layanannya bagus, makanannya sedap dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata Maisarah kepada Khadijah. Dia kata, aku lihat bahawa perniagaan dibawa oleh Muhammad ni mendapat keuntungan yang banyak. Kerana apa?
kerana Muhammad ni seorang yang berlebih kurang. Berlebih kurang. Apa maksud berlebih kurang? Maksudnya Nabi ni kalau dia letak harga, orang minta tawar, Nabi bagi. Bukan fit harga. Contohnya orang nak beli kurma. Kan? Kurma sekilo RM80. Kurma 10 kilo RM10.80 contohnya. Ajwah. Ajwah sekilo RM80, RM70, RM80. Tiba-tiba orang tu kata boleh tak kurangkan sikit. Daripada 70 tu dapat tak 60. Minta kurang. Tapi kalau orang yang jenis tak ada tolak ansur ni, tak lebih kurang ni, dia kata tak boleh. Tuan dia kata 70 tak boleh kurang dah. Ni pun dah murah dah kita. Nampak. Tapi Nabi tak. Kata masyarah tak. Nabi ini sifat dalam jual belinya berlebih kurang. Maksudnya kalau letak harga 1 kilo kurma ajwa RM70. Maka kalau orang datang minta boleh tak kurang sikit RM60. Maka Nabi tengok ada keuntungan. Walaupun tak banyak kat itu, Nabi bagi. Nabi bagi. Walaupun tak untung banyak, tapi Nabi bagi. Sebab apa? Sebab orang itu yang beli dapat murah sikit tadi, dia akan balik, dia akan bagi tahu kepada penduduk tempat dia. Kata, kalau nak beli kurma ajwah ni, pergi beli dengan orang tu. Sebab apa? Sebab kurma dia cantik, bagus dan boleh dapat harga murah. Kalau kat orang lain, 70 tak boleh kurang dah. Tapi dengan orang ni, 70, tapi kalau minta kurang, boleh dapat lah. RM60 boleh dapat. Maka ramai orang akan datang beli dengan dia. Nampak? Itu strategi perniagaan. Itulah yang perlu ada kepada businessman, businesswoman yang ada di luar sana. Kan? Sebab apa? Ini contoh yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Dia berjaya. Kata masyarakat berjaya, dapat keuntungan yang besar. Sebab apa? Sebab Nabi ada sifat berlebih kurang. Jangan kira sangat ni setengah orang ni dia berniaga nak untung banyak. Dia fikir nak untung banyak, kan? Sebab tu orang minta kurang sikit tak boleh, sebab fikir nak untung banyak. Tapi orang tu beli sekali jalan dengan dia. Lepas tu balik dia pun tak cerita pada orang lain dah, ataupun dia cerita tak payahlah beli dengan dia tu. Kan? Mahal tak boleh kurang, orang pun tak pergi. Tapi kalau dia berlebih kurang, walaupun dia harga dia bagi tu dia nampak ada keuntungan sedikit, tak untung banyak tapi ada untung, maka dia bagi, maka orang tadi dia akan balik, dia akan promote kepada kawan-kawan yang lain bahawa orang ni boleh tolak ansur, boleh kurang lagi dan sebagainya. Orang ramai akan datang beli dengan dia, maka barang dia akan habis banyak dan dia dapat keuntungan daripada barang tak habis. Ini strategi dalam perniagaan. Maka kata Maisarah, dua perkara ini yang aku lihat yang berlaku, yang ditunjukkan oleh Muhammad bin Abdullah ini, maka disebabkan dua sifat tadi, maka keuntungan berlipat kali ganda yang dapat dalam perniagaan ini. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Maka bila Siti Khadijah ni, dia dengar daripada Maisarah dengan perasaan yang terpegun, sifat akhlak mulia, seorang pemuda yang berumur 25 tahun, seorang yang ada sifat al-amin, jujur, amanah, tidak bercakap bohong, seorang yang suka senyum, dan sebagainya. Maka akhlak mulia yang ada pada diri baginda Nabi SAW itulah yang membuatkan Siti Khadijah rasa teruja untuk melamar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Nabi ni bukan Nabi orang kata apa melamar Khadijah tu, tapi Khadijah yang hantar kawan baiknya yang bernama Nafisah untuk pergi merisik dengan baginda Nabi SAW. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Khadijah dia hantar kawan baiknya yang bernama Nafisah untuk pergi bertemu dengan Muhammad, menyatakan bahawa Khadijah
benar-benar ingin melamar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Bukan kerana orang dapat handsome. Kan? Walaupun kita tahu Nabi SAW adalah seorang pemuda yang paling handsome. Tetapi kerana akhlak mulia yang terpancar pada diri baginda Nabi SAW, membuatkan Khadijah rasa teruja untuk pergi melamar baginda Nabi SAW. Maka dihantarlah Nafisah pergi. Maka Nafisah pun pergi bertemu dengan Nabi SAW. Merisik ni merisik. Merisik tu. Kokoklah Nabi ni dah ada orang lain ke, dan sebagainya, jangan potong lain. Kan? Jadi, bila Nafisah pergi, temu dengan baginda Nabi SAW, sembang, tanya, memang Nabi ni masih lagi solo, tak ada orang lain lagi. Maka Nafisah pun bagi tahulah hajat Siti Khadijah, bahawa Siti Khadijah berkenan dengan dia. Siti Khadijah cadang nak melamar baginda Nabi SAW. Maka Nabi SAW menyatakan persetujuan dia. Maka sebab itu, selepas itu, maka Nabi SAW pun bagi tahulah kepada bapa saudaranya untuk pergi meminang Siti Khadijah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, maka bapa saudara Nabi pun pergilah bertemu dengan bapa saudara Khadijah binti Khuwailid untuk menyatakan bahawa mereka datang untuk meminang Khadijah binti Khuwailid untuk anak saudaranya Muhammad bin Abdullah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, maka berkahwinlah baginda Nabi SAW dengan Siti Khadijah binti Khuwailid, yang mana Nabi SAW pada ketika itu berumur 25 tahun dan Khadijah binti Khuwailid berumur 40 tahun, dan Khadijah adalah seorang janda, bukan anak dara. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Syahid Dr. Ramadan Buti, dia menukilkan kepada kita beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah perjalanan perniagaan baginda Nabi SAW dengan harta Khadijah dan perkahwinan beliau dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Yang pertama sekali nak bagi tahu kepada kita bahawa dalam kita nak berniaga ni, kita hendaklah menjadi seorang businessman ke, businesswoman ke, mestilah seorang yang jujur lagi amanah. Seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Ini orang dapat kunci kejayaan. Kunci kejayaan seorang itu, dia kena jujur dan amanah pada perkataan dia, pada kualiti barang itu, sukatan barang itu. Kan? Dia kena jujur dan amanah. Kalau seorang yang ahli perniagaan ni, businessman ke, businesswoman ke, dia berniaga, dia ada sifat ini, sifat amanah, sifat jujur pada perkataan dia, kemudian kualiti barang itu, sukatan dia dan sebagainya, dia ada sifat ini, maka insya-Allah perniagaannya itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perniagaannya akan bertambah, berkembang, dan perniagaannya akan mendapat keuntungan yang banyak. Sebab itu baginda Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dalam hadis ini Nabi sebut At-tajirus saduqul amin, peniaga yang paling benar, yang paling jujur. Mereka ini akan bersama para nabi, bersama dengan para siddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, dan bersama orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Nampak tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Nabi bagi satu motivasi. Nabi bagi suatu semangat kepada peniaga-peniaga ni. Kan? Bila kamu nak berniaga, kamu hendaklah menjadi orang yang jujur, lagi amanah,
dalam perniagaan kamu, insya-Allah di hari akhirat nanti kamu akan ditempatkan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan juga para syuhada. Tak mau kata tuan dan puan rahmati Allah. Ini janji Nabi SAW. Kan? Bukan janji ahli politik. Bukan janji hartawan, dermawan dan sebagainya. Tetapi ini motivasi. Ini janji baginda Nabi SAW kepada ahli-ahli perniagaan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan rahmati Allah, kedudukan ahli perniagaan yang jujur, yang amanah ini di hari akhirat hebat tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Tetapi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, bukan senang kita nak apply dalam kehidupan kita, bukan senang. Sebab itu Nabi bagi satu motivasi kepada peniaga-peniaga ini. Kalau kamu nak jadi businessman, businesswoman, ahli perniagaan yang berjaya bukan sekadar di dunia tetapi di hari akhirat, kamu jadilah at-tajirus saduqul amin. Kamu akan dapat kedudukan bersama para nabi, para siddiqin dan syuhada di hari akhirat nanti. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, perkara ni kita nak apply dalam kehidupan kita bukan senang. Tak ramai ahli perniagaan yang ada pada hari ini seperti itu. Yang banyak yang kita jumpa adalah ahli perniagaan yang menjadi putang alam. Ni ramai. Yang cakap lain, buat lain. Cakap tak serupa bikin. Kan? Ahli perniagaan yang penipu. Ahli perniagaan yang cakap bohong. Kan? Janji tak ditepati dan sebagainya. Ini ramai. Kan? Dia janji macam ni. Kan? Bila nak dapat untung masa sebelum nak kongsi perniagaan bagian cakap macam lain. Tapi bila dapat keuntungan banyak, jadi lain pula. Ini banyak yang berlaku dalam dunia pada hari ini. Kan? Kemudian tipu barang. Nak jual macam ni barang. Tapi bila kita beli online ni, contoh online ni. Kan? Kita tengok dia paparkan dekat Facebook kan sebagainya. Barang hebat, berkualiti, bagus. Tapi bila kita beli sampai kat rumah kita, tengok Allah, barang pun komannya. Kicai punya barang. Kan? Koman punya barang. Tak sama seperti mana ditunjuk dalam iklan dia. Ini banyak berlaku tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Kan? Bermakna nak menjadi at-tajir saduqul amin ni bukan senang. Sebab itu Nabi bagi motivasi, kalau boleh kamu jadi peniaga, ahli perniagaan yang as-saduqul amin, yang benar lagi jujur ini, tempat kamu di hari akhirat hebat. Sebab bersama dengan para nabi, siddiqin dan syuhada. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Kata kuncinya, kalau kita nak berjaya dalam perniagaan kita, bukan sekadar atas dunia sahaja, tetapi sampai ke hari akhirat, hendaklah kita menjadi as-saduqul amin, iaitu peniaga yang jujur lagi amanah. Tapi ingat, jangan jujur amanah saja tetapi tak solat. Tak edih. Perkara-perkara wajib yang lain tu mesti kena buat dengan baik. Maksudnya solat jangan tinggal. Kemudian dapat keuntungan bayar zakat, jangan tak bayar zakat. Kemudian bantu orang susah, miskin, fakir dan sebagainya, bantu. Itu kena buat. Dan waktu yang sama dia adalah peniaga yang as-saduqul amin, yang paling jujur, paling amanah. Maka kedudukannya di hari akhirat maka hebat, kata baginda Nabi SAW. Kemudian kata baginda Nabi SAW hadis lain, Nabi kata apa? La imana liman la amanah. Nabi kata apa? La imana liman la amanah. Kan? Nabi kata tidak ada iman bagi orang yang tidak ada sifat amanah. Maksudnya apa? Tidak sempurna iman seseorang itu mereka yang tidak ada sifat amanah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Nabi asuh, didik, tarbiyah para sahabat ini supaya mereka ada sifat al-amin, sifat amanah, sifat jujur, bercakap benar, jangan cakap bohong. Kan?
Bila kamu bercakap sekali bohong, kan, orang tak akan percaya lagi sampai bila-bila. Tapi kalau kamu sentiasa bercakap benar, maka insya-Allah orang akan respect, orang akan muliakan kamu. Allah akan darjat, Allah akan angkat darjat kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, itu yang pertama. Kunci kejayaan dalam perniagaan adalah dia mestilah ada sifat jujur dan amanah pada perkataan, pada kualiti barang itu, pada sukatannya, amanah pada pada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat keuntungan banyak, bayar zakat, keluarkan zakat, bantu orang miskin, orang susah dan sebagainya. Itu yang pertama. Nak menjadi peniaga yang mana mendapat kedudukan yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Itu yang pertama. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Nabi ni dia berkahwin dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah ni dia bukan anak dara tau. Dia janda. Nabi pemuda berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Kan? Kenapa? Nabi berkahwin dengan Khadijah bukan kerana harta Khadijah. Jangan salah. Jangan salah anggap. Kan? Nabi berkahwin dengan Khadijah bukan kerana Khadijah ni seorang businesswoman yang hebat, hartawan, dermawan, harta yang banyak. Nanti kalau aku kahwin dengan dia, aku senang. Dapat harta banyak, rumah besar, kereta besar. Kan? Tapi bini besar tak mau pula. Dia nak bini kecil. Ini masalah kita. Kan? Tapi nak bagi tahu pada kita, Nabi berkahwin dengan Khadijah ni bukan kerana kekayaan Khadijah. Nabi berkahwin dengan Khadijah kerana akhlak mulia yang ada pada diri Khadijah pada ketika itu. Nampak? Khadijah dia berkahwin dengan Muhammad bin Abdullah kerana akhlak mulia yang ada pada pemuda yang namanya Muhammad bin Abdullah. Dan Nabi juga berkahwin dengan Khadijah bukan kerana kekayaan dia, tetapi kerana akhlak mulia yang ada pada Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Nampak tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah. Nabi bagi satu cara kepada kita dalam nak memilih pasangan, dalam nak memilih isteri. Janganlah kamu pilih dia kerana kekayaan dia. Janganlah kamu pilih dia kerana kecantikan dia. Sebab benda tu semua boleh hilang. Kekayaannya boleh hilang. Kecantikan pun lama-lama hilang, jadi dah tak cantik. Jangan. Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Tunkahul mar'atu li'arba'in. Lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Fazfar bizatid din taribat yadak. Hadis riwayat Bukhari. Apa kata baginda Nabi SAW? Tunkahul mar'atu li'arba'in. Dikahwinkan, dinikahkan seorang perempuan itu kerana 4 perkara. Maksudnya kalau kita nak kahwin dengan seorang perempuan ini kerana 4 perkara ni. Nabi kata apa? Perkara yang pertama apa? 5 liha, kerana hartanya. Ni orang kahwin, kan? Orang nak kahwin ni selalunya dia akan tengok harta dia. Dia ni orang kaya ke orang miskin? Kalau orang kaya, aku nak lah. Kalau orang miskin, tak mahu pula. Kerana apa? 5 liha, hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, kerana nasab dia. Nak tengok, ni nasab dia ni orang kenamaan ke? Orang bangsawan ke? Ke orang, jalanan ke? Kan? Tengok. Yang ketiga, wali jamaliha, kerana kecantikan dia. Kerana kecantikan dia. Nak tengok, cantik ke tak cantik? Dia ni cantik, baru nak. Ini tak cantik, tak mau. Kan? Biasa orang macam tu. Kan? Dan yang terakhir, wali diniha, dan kerana agamanya. Tapi Nabi kata apa? Fazfar bizatid din. Maka kamu pilihlah yang ada agama. Taribat yadak, niscaya kamu akan selamat. Nampak tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah.
Nabi bagi kepada kita panduan nak memilih pasangan hidup ni, nak memilih buah hati ni, nak memilih suri rumah ni. Kan? Nabi bagi panduan kepada kita. Jangan kamu pilih, kamu nak kahwin ni pilih kerana harta dia. Sebab harta akan hilang, akan habis. Jangan kamu pilih kerana kecantikannya. Cantik akan hilang, akan lesap. Dia akan jadi tua, dia akan jadi tak cantik. Kan? Pilih nasab pun. Tak pergi mana pun. Tetapi Nabi kata apa? Pilihlah fasfar bizatidin. Pilihlah kerana agama dia. Kamu pilih kerana agama dia. Kamu pilih dia menjadi orang rumah kamu, pasangan hidup kamu kerana agama. Nabi bagi jaminan kepada kita. Taribat siadak. Kamu akan selamat. Nampak tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah. Sebab tu kita tengok pada hari ni. Tiap-tiap hari ni di negara kita ni. Tiap-tiap hari ada sahaja orang yang bercerai. Tiap-tiap hari ada sahaja orang bercerai. Nampak tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah. Di mana silapnya? Itu tepuk dada. Tanya iman kita. Kita pilih isteri dulu kerana apa? Kerana harta dia, kerana kecantikan dia, kerana nasab dia, ataupun kerana agama dia. Tapi Nabi bagi jaminan kepada kita. Kalau kamu pilih seorang suri rumah, seorang perempuan yang kamu nak kahwin itu kerana agama dia, taribat yadak, kamu akan selamat. Hati kamu akan tenteram, jiwa kamu akan tenang. Kan? Sebab kamu pilih kerana agama. Kan? Walaupun hartanya tak banyak pun, orang tak kaya, orang biasa je. Kan? Kemudian tak cantik sangat, biasa je. Isteri kita tu tak cantik sangat, biasa. Kan? Nasab dia pun bukan bangsawan, bukan hartawan, orang biasa, orang kampung je. Tetapi kita pilih dia kerana agama. Ditutup aurat dengan baik. Pakaiannya tak pakaian ketat, tak pakaian jarang. Pakaiannya menepati syariah Islamiah. Kan? Pakai pakaian yang tak nipis, tak ketat. Kan? Menutup tubuh badan, aurat dengan baik. Percakapan lemah lembut, akhlak mulia. Dengan suami tak tinggi suara. Dan sebagainya. Maka inilah kata Nabi, taribat yadak, kamu akan selamat. Maksudnya apa? Jiwa kamu akan tenang, kehidupan kamu akan menjadi mawaddah warahmah. Ada rasa kasih sayang di antara satu sama lain. Maka inilah yang berlaku kepada baginda Nabi SAW. Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah. Bukan kerana harta kekayaannya. Bukan kerana kecantikannya. Tetapi Nabi pilih Khadijah kerana akhlak mulia yang ada pada Khadijah. Berkahwinlah. Walaupun Khadijah itu orang yang telah berumur dan janda, berumur 40. Nabi 25. Janda pula tu. Tapi Nabi pilih dia kerana akhlak mulia yang ada pada Khadijah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT. Tapi musuh-musuh Islam, orientalis barat dan juga misionari Kristian, mereka memainkan isu kononnya. Mereka mengatakan bahawa Muhammad ni seorang yang gila sad. Seorang yang kuat nafsu syahwat dia. Sebab itu dia kahwin banyak. Ini isu yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam. Kalau kita yang tak belajar tentang sirah baginda Nabi SAW, kita tidak belajar tentang kehidupan baginda Nabi SAW, tentang akhlak baginda Nabi SAW, maka kita akan terpengaruh dengan dakyah-dakyah songsang yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam, terutamanya orientalis barat dan misionari Kristian, yang mereka ingin memburuk-burukkan baginda Nabi SAW walaupun mereka tidak ada fakta dan dalil yang jelas. Kalau kita ada ilmu, kita pun betul juga, memang Nabi berkahwin ramai. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Syekh Dr. Ramadan Al-Buti, dia nak membawa kepada kita suatu hujah dalil yang kukuh, yang kita mesti pegang semat betul-betul dalam diri kita. Mengatakan bahawa baginda Nabi SAW berkahwin dengan beberapa orang isteri itu bukan kerana hawa nafsu dia, bukan kerana syahwat dia, tetapi itu adalah kerana
suruhan Allah Subhanahu wa taala yang ada hikmah ilahiyah di sebalik perkahwinan itu. Tapi nak bagi tahu pada kita, Nabi SAW ketika berumur 25 tahun, dia berkahwin dengan seorang janda yang berumur 40 tahun. Kalau kita fikir secara logik pun pada hari ini, pada ketika itu lagi dahsyat. Pada zaman Nabi, orang pemuda yang berumur 25 tahun, dia tak akan kahwin dengan orang yang berumur 40 tahun dan janda dia tak akan kahwin. Mestilah umur dia 25 tahun, dia akan kahwin dengan perempuan yang umur 19 tahun, 20 tahun. Pada ketika itu. Sebab apa? Sebab itulah pada ketika itu, pemuda umur 25 tahun, memang nafsu syahwatnya melonjak. Kan? Dia nak perempuan yang cantik, nak perempuan yang muda daripada dia. Kan? Bukan satu, tetapi lebih daripada satu. Tetapi dalam peristiwa ini, baginda Nabi SAW berumur 25 tahun, berkahwin dengan Siti Khadijah berumur 40 tahun, nak menunjukkan kepada kita bahawa apa yang dimainkan oleh orientalis barat, musuh-musuh Islam tentang tentang keburukan sifat baginda Nabi SAW tak tepat langsung. Kan? Logik akal, Nabi akan berkahwin dengan perempuan yang lebih muda daripada dia, umur 19, 18. Pada ketika itu, umur 25 ni, sebab nafsu syahwat pada ketika itu kuat. Kan? Seperti mana pemuda-pemuda Arab yang lain. Tetapi Nabi SAW pilih Khadijah umur 40 tahun. Kan? Umur 40 dah umur 40 tahun, janda orang tu. Ini bukti dan dalil yang jelas kepada kita bahawa Nabi berkahwin bukan kerana nafsu syahwat dia. Nabi berkahwin bukan kerana nafsu kebinatangan itu. Tetapi Nabi berkahwin kerana akhlak mulia yang ada pada Siti Khadijah. Walaupun Khadijah berumur 40 tahun janda, tetapi akhlak mulia yang ada pada Khadijah itulah yang membuatkan Nabi rasa teruja untuk berkahwin dengan Khadijah. Dan Nabi berkahwin dengan Khadijah seorang sahaja sampai Khadijah meninggal dunia. Khadijah meninggal pada ketika umur 65 tahun dan Nabi berumur 50 tahun. Nampak tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah. Sepanjang hidup Nabi dengan Khadijah, daripada umur 25 tahun sampai umur Nabi 50 tahun, Nabi tidak berkahwin selain daripada Khadijah. Sedangkan pada ketika umur itulah, orang-orang Arab pada ketika itu, mereka bukan berkahwin satu, bukan dua, bukan tiga, tetapi 4 dan banyak daripada itu. Sebab apa? Sebab pada ketika itu, nafsu syahwat melonjak kuat. Pada ketika itu. Sebab apa? Sebab muda. Kan? Jadi, musuh-musuh Islam mengatakan Nabi berkahwin ramai kerana nafsu syahwat, kerana nafsu kebinatangan dan sebagainya, maka itu adalah fakta yang ditolak. Itu adalah suatu fitnah yang mereka lemparkan kepada baginda Nabi SAW. Nabi berkahwin dengan isteri-isteri yang lain itu selepas kewafatan Khadijah. Selepas umur Nabi pun dah 50 tahun lebih. Kan? Umur 50 tahun lebih. Umur 50 tahun lebih ni, kalau ikut logik akalnya, nafsu syahwat pun dia dah turun dah. Tak sama dengan umur 25 tahun tadi. Kan? Bermakna tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, Nabi berkahwin dengan isteri-isteri yang lain itu selepas kewafatan Khadijah ketika Nabi pun umur 50 tahun dah, bukan kerana nafsu syahwat dia, tetapi kerana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana ada hikmah ilahiyah di sebalik itu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, saya nak tegas sekali-sekali bahawa dalil dan hujah kita yang cukup kuat sebagai bukti untuk menolak segala da'iyah dan juga fitnah yang dilemparkan oleh musuh-musuh Islam, terutamanya orientalis barat, bahawa Nabi SAW seorang yang mempunyai nafsu kuat, nafsu kebinatangan dan sebagainya, maka itu adalah suatu da'iyah yang palsu, dusta dan juga fitnah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah ketika mana Khadijah berumur 40 tahun dan janda. Dan Nabi tidak pernah berkahwin dengan perempuan lain sampailah Khadijah meninggal dunia ketika
Nabi berumur 50 tahun. Itu nak menunjukkan bahawa Nabi berkahwin dengan Khadijah bukan kerana nafsu syahwat. Kalau nafsu syahwat, kalau kerana nafsu syahwat, ketika mana Nabi berumur 25 tahun, niscaya Nabi akan berkahwin dengan perempuan anak dara yang berumur lebih muda daripada Nabi, mungkin 18 tahun, 19 tahun, kan? Dan bukan satu, bukan dua, mungkin 3 ataupun 4 pada ketika itu. Tetapi inilah bukti dan juga dalil yang jelas kepada kita bahawa Nabi SAW berkahwin bukan kerana nafsu syahwat dia, tetapi Nabi berkahwin dengan Khadijah kerana akhlak mulia yang terdapat pada Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Yang ketiga, tak salah pun. Tak salah pun. Orang perempuan pada hari ini, dia nak masuk meminang orang lelaki tak salah. Tak salah. Kan? Cuma adat kita ya nampak macam pelik. Orang kata apa? Pergi cari timba. Kan? Kita duk main adat tu lah. Pergi tak sepatutnya pergi cari timba. Sepatutnya timba cari pergi. Tetapi dalam Islam, tak ada masalah pun. Orang lelaki nak pergi meminang perempuan, dan juga orang perempuan nak datang meminang lelaki pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Nabi tengok bagaimana Khadijah melamar Nabi. Khadijah melamar Nabi. Sebab apa? Sebab dia tengok Nabi itu seorang pemuda yang berakhlak mulia. Maka sebab itu kita pada hari ini, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, tak perlu segan, tak perlu malu. Kan? Kalau kita ada anak perempuan, kita tengok ada seorang lelaki yang baik, akhlak mulia, rajin pergi solat berjemaah dekat masjid, tak tinggal sembahyang, cakap dengan orang lemah lembut, dan sebagainya. Apa salahnya kita ni, mak bapak dia, pergi jumpa mak bapak lelaki tu, nyatakan hasrat, resit dulu. Tanya, dia ni ada orang ke belum? Kalau ada orang tak payahlah. Tapi kalau dia masih solo, tak ada orang, kita pun nyatakan hasrat. Kami ni teringin nak dekatkan jadi satu keluarga, sebab saya pun ada anak perempuan dan sebagainya. Nyatakan hasrat, tak masalah. Tak perlu malu. Tak perlu malu. Cuma adat kita aja, orang Melayu ni, adat kita tak boleh pergi cari timba, tak boleh. Dalam Islam, kita cerita adat Islam. Kita cerita hukum dari Islam. Adat Melayu memang kalau pergi cari timba rasa pelik. Tapi dalam Islam tiada masalah. Tak ada masalah. Kalau lelaki nak melamar perempuan pun boleh, ataupun perempuan nak melamar lelaki pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang pentingnya kita mengikut cara yang betul. Kita nyatakan hasrat kita kepada mak ayah kita, supaya mak ayah kita itu pergi jumpa mak ayah lelaki itu, resit dulu, tanya kalau dia masih lagi solo dan sebagainya, mereka bersetuju, tak ada masalah, maka kita boleh menghubungkan hubungan silaturahim di antara dua keluarga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, itulah sedikit sebanyak yang boleh kita bincangkan pada malam ini tentang perniagaan dengan harta Khadijah dan perkahwinan baginda Nabi SAW. Maka saya nak buat kesimpulan sini. Tentang 3 ibrah ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah ini. Yang pertama, kalau kita nak perniagaan kita ini perniagaan yang berjaya, bukan sekadar atas dunia, tetapi perniagaan kita berjaya dunia dan akhirat, dan kita nak di hari akhirat nanti kedudukan kita bersama dengan para nabi, para siddiqin dan syuhada, maka kuncinya adalah kita hendaklah menjadi seorang peniaga yang jujur lagi amanah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak dapat keuntungan yang banyak dalam perniagaan kita, kita kena amalkan apa yang diamalkan oleh baginda Nabi SAW tadi, iaitu yang pertama, kita kena rajin senyum. Senyum. Dan yang kedua, dalam kita melakukan perniagaan, kita kena ada sifat berlebih kurang. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW
berkahwin dengan Khadijah kerana akhlak mulia yang ada pada Khadijah. Dan Khadijah melamar baginda Nabi SAW kerana akhlak mulia yang ada pada diri baginda Nabi SAW. Dan yang keempat, yang terakhir, tak salah daripada segi hukum Islam, tak salah pun seorang perempuan itu dia pergi melamar seorang lelaki untuk menjadi teman hidup dia, tak salah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu sajalah yang boleh kita bincangkan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu hati kita, menerangi hati kita dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita lebih lagi faham tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini, apatah lagi ilmu yang berkaitan dengan kehidupan manusia agung, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa akan datang. InsyaAllah kita akan masuk pada tajuk yang baru pada kuliah yang akan datang, iaitu penyertaan baginda Nabi SAW dalam usaha membina semula Al-Kaabah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, mudah-mudahan kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita semua, merahmati kita, menjauhkan kita daripada COVID-19 yang semakin berganas pada hari ini, dan kita mengharapkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita, biarlah kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu sahaja, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.